Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf, kita sambung balik sikit. Sambung balik sikit tadi, terputus tadi. Dan Ustaz nak habiskan. Nak habiskan balik tu apa dia bacaan tadi, sedikit saja, insya-Allah. Minta maaf banyak-banyak terputus tadi. Ada sebab-sebab yang tertentu. Dan Ustaz akan sambung sikit lagi untuk kita nak habis kitab ni ya. Baik. Sambungan tadi. Minta maaf, insya-Allah. Baik, kita tengok. Ada 4 permintaan. Yang pertama, duduk minta dengan tuntut daripada Allah. Maksud dia kamu meminta sesuatu yang Allah sudah tetap, iaitu mendirikan tugas baginya. Ini yang berkaitan dengan tugas Allah. Dengan tugas Allah, yakni memberi rezeki, kerana jikalau sudah berpegang ia padanya dalam menyampaikan segala manfaat kepadanya daripada tiada menuntut, saya tiada menuntut ia daripadanya. Yakni dikatakan bahawa minta daripada Allah yang maklulah. Maklulah ni yang tidak elok lah. Yang tidak elok, ya, dikata kita minta dengan sesuatu rezeki tidak berapa bagus. Kerana apa? Kita minta rezeki, sedangkan rezeki itu Allah dah tetap dah kepada kita. Allah dah tetap dah rezeki kita banyak-banyak. Jadi kita tak perlulah kata lebih terlalu meminta rezeki. Kalau kita minta pun rezeki sebagai jalan hamba saja. Sebagai jalan hamba saja. Satu. Kemudian maknanya yang kedua dikatakan bahawa yang kedua, tuntut baginya itu, iaitu tuntut bagi Allah, iaitu sebab gaib daripadanya. Kita terlalu minta dengan Allah Ta'ala sebab dalam hati kita tak ada Allah. Jadi dalam hati kita tidak ada Allah. Yang ada dalam hati kita sesuatu yang kita minta daripada Allah. Kita minta rezeki, hati kita fikir rezeki, bukan fikir Allah. Itulah jadi maknanya salah adab kita dengan Allah. Kita fikir perniagaan kita maju, tapi kita tak sibuk dengan ibadat. Maka kita memikirkan bermakna sesuatu yang kita nak, ini bermakna hati kita tidak ada Allah. Kerana yang hadir itu tiada dituntut. Yang hadir itu Allah. Allah mudah cari. Mudah cari apa yang kamu nak. Itu jaga-jaga. Itu jadi masalah maknanya. Dan tuntut baginya. Tuntut baginya iaitu sebab gaib daripadanya, kerana yang hadir tiada tuntut. Seperti kata Syekh Ibnu Arabi, bermula tuntut yang maujud itu sah, kerana bahawasanya tuntut itu tiada takluk ia melainkan pada yang makdum. Jadi kita nak minta pada Allah Ta'ala, jangan minta selain pada Allah. Dan kita minta benda yang kita tak ada. Jangan kita ada kita minta. Jadi kita mintalah nak takwa, nak hidayah, nak dekat dengan Allah Ta'ala. Itulah yang sebaiknya. Dan tuntut bagi lainnya itu kerana sedikit malu. Kadang-kadang kamu tuntut minta dengan makhluk lebih lah, maknanya minta dengan lain tu kerana kamu tidak merasa malu dengan Allah. Berapa lebih nak minta dengan Allah, nak minta dengan makhluk, sedangkan dengan Allah lah yang sepatutnya. Dan setengah daripada malu daripadanya itu bahawa tiada disebut kepada yang lainnya. Orang yang malu dengan Allah, dia tak banyak meminta sesuatu, hanya sekadar jalan. Meminta pun hanya sekadar jalan hamba pada Allah. Dan tuntut yang lain daripadanya, ataupun tuntut minta dengan makhluk semata-mata, ini lagi bahaya. Kerana dipolehi jauh, kerana kamu terlalu jauh dengan Allah, sibuk dengan makhluk semata-mata. Maknanya. Jadi kerana jikalau ia hampir daripadanya, menascaya adalah yang lainnya itu jauh daripadanya. Jadi kalaulah kamu hampir dengan Allah, makhluk akan jauh. Tapi kalau kamu hampir dengan makhluk, jauh kamu dengan Allah, maka tiadalah dituntut akan dia. Kalau kamu sudah hampir dengan Allah, kamu tak tuntut pada makhluk. Tapi kalau kamu hampir dengan makhluk, kamu tak minta dengan Allah. Wal-iyazubillah. Maka di sinilah nak beritahu kesimpulannya, maka adalah sekalian tuntut, sekalian doa itu kepada segala orang yang muwahhidin, yang arif, orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah. Dia berdoa. Di sini antum kena faham, ini kesimpulan. Orang-orang yang ahli tauhid, orang yang benar-benar makrifah kepada Allah,
iaitu maklulah, sama ada dituntut itu pada pihak Allah ataupun pada pihak makhluk. Dia ini rasa tak berapa bagus, sebenarnya tak, dia memandang maklulah benar ada kecacatan kalau minta dengan makhluk, lebih-lebih kalau minta dengan Allah sesuatu yang berdasarkan nafsu dia, kehendak dia rasa malu. Maknanya jadi yang dia minta dengan Allah itu sebenarnya bukan dia nak apa yang dia minta. Ini orang yang arif billah. Orang yang arif billah. Baik, contoh Ustaz kata gini. Seorang arif billah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku rezeki. Tetapi dalam hati dia tak fikir tentang rezeki. Tapi yang dia fikir apa dia? Dia nak jadi hamba. Dia minta pun sekadar Allah suruh minta saja. Hatinya rasa malu pada Allah, dan apa yang dia minta itu dia tak fikir yang tu, tapi dia fikir bagaimana dia nak mendekatkan diri dengan Allah. Kerana bila sudah dekat dengan Allah, apa yang Allah nak beri itu dia serah belaka dengan Allah. Maka dikatakan bahawa melainkan daripada tuntut itu kerana ibadah. Ini kesimpulan. Orang yang arif billah, dia berdoa kerana ibadat semata-mata. Kerana ibadat semata-mata. Dan adab, kerana adab dia sebagai hamba, dia minta dengan Allah, itu kerana je. Dan mengikut perintah. Dan kenapa doa juga? Kerana ikut perintah Allah Ta'ala suruh doa tu je. Kerana minta ikut perintah. Dan juga kerana menzahirkan fakir, kerana dia fakir, dia tak ada apa, dia hanya minta dengan Allah. Maka yang demikian itulah menghilangkan daripada aib tadi. Maka ingat orang arif billah dia berdoa. Maka kita nak berdoa pada Allah ini, walaupun kita tidak arif billah, tapi kita berdoa pada Allah, kita kena faham hakikat doa kepada Allah. Kesimpulannya, yang pertama kerana ibadat. Berdoa kerana ibadat itu penting. Yang pertama, berdoa kerana ibadat. Yang kedua, berdoa kerana adab sebagai hamba. Yang kedua, berdoa kerana adab kita sebagai hamba kepada Allah. Jadi bila hamba kepada Allah, tugas kita berdoa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa berdoa juga? Berdoa kerana mengikut perintah Allah. Kerana Allah suruh berdoa. Maka saya berdoa bukan saya nak apa yang saya berdoa kerana nak sesuatu, tetapi saya berdoa kerana saya ikut Allah suruh doa. Allah suruh berdoa maknanya. Yang ketiga dan yang keempat, dia doa kerana menunjukkan dia fakir, tak ada apa-apa. Maka tiada apa-apa, dia pun berdoa kepada Allah maknanya. Jadi 4 perkara orang hakikat berdoa, kamu kena faham 4 perkara ini. Boleh ingat 4 perkara. Berdoa kerana ibadat. Yang pertama, berdoa kerana ibadat. Yang kedua, berdoa kerana adab sebagai hamba. Yang ketiga, berdoa kerana mengikut perintah. Yang keempat, berdoa kerana kita sebagai hamba yang fakir. Jadi 4 perkara ini, inilah hakikat doa. Moga-moga antum dapat kebaikan, dapat kepahaman apa yang Ustaz sampaikan. Moga-moga dapat kita ini menginsafi diri kita yang lalai kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada antum semua yang dengar pada sesi pertama ni. Sesi kedua, Ustaz doakan semua mendapat kebaikan di sisi Allah, dan mendoakan agar antum semua mendapat takwa di sisi Allah Ta'ala. Tidak kita dimatikan kecuali husnul khatimah, amin. Dan juga moga kita semua dikumpulkan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat malam ini malam Jumaat, banyakkan berselawat pada malam ni dan juga pada besok hari, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita doa agar Allah Ta'ala angkat wabak negara kita ini dan diberi
kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf di atas segala kekurangan, di atas kelemahan, dan minta maaf juga di atas kedaifan dalam menyampaikan ilmu. Ustaz bukan orang alim, bukan juga bukan juga orang yang saleh, bukan orang alim yang boleh dijadikan rujukan, bukan orang yang saleh yang boleh dijadikan pedoman, orang yang banyak dosa. Jadi kalau ada yang tidak faham, rujuk pada orang yang lebih alim, lebih soleh. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita bertemu di lain masa nanti, InsyaAllah. Setakat ini Ustaz menumpukan kepada kuliah online. Ustaz masih lagi tidak mengambil kuliah maghrib, kerana ingin menumpukan kuliah online untuk bersama antum semua. Jadi setakat ini saja, InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.